Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak ada orang nak jawab ke? Hai, tak ada orang yang jawab salam se? Okey. Okey. So, kita nak sambung soalan, nak buat soalan dalam gambar rajah Venn, set semesta, pelengkap bagi satu set dan subset. Okey, tentukan sama ada set P kemungkinan semesta, set semesta bagi set Q. Okey. Kalau kita dah tahu set semesta, dia mesti lebih banyak berbanding dengan yang satu lagi. Cuba tengok Q ni. A, E, I. A, E. I tak ada. Ha. Adakah set P tu adalah set semesta bagi set Q? Tidak. Ha. Sebab I tak ada. Okey. J, K, L. J, K, L. Okey, bermakna Q ada di dalam P. Bermaksud P adalah set semesta bagi Q. Ya. Okey. Okey, kalau dalam soalan yang seterusnya, strategi PT3 tu, bulatkan set semesta bagi P. Set semesta bagi P. Maksudnya, warna jalur gemilang. Okay, kita tahu ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Okay, lepas tu kita ada warna putih. Okay. Merah. Okay, yang B tak ada merah. Kuning. Okay, dua-dua ada kuning. Okay. Putih. Kena ada putih. Okay, putih ada. Atas tak ada putih. So, jawapan dia adalah C. Kalau kita tengok warna bendera Malaysia ataupun jalur gemilang, merah, kuning, biru dan putih. Mesti ada dalam tu. So, kita panggil yang ni set semesta. Okey. Nombor 11. Wakilkan setiap yang berikut dengan gambar rajah Venn. Lorikkan pelengkap bagi P dan seterusnya senaraikan set P. Okey. So sekarang kita nak masukkan P tu huruf apa? Set semesta tu huruf apa? Okey. So dalam P kita ada A, E, I. Okey. So kita dah ada A, kita dah ada E, kita dah ada I. Okey. So huruf yang tinggal kita nak tulis kat luar ni huruf apa, Damia? Yang kita, huruf apa? Huruf Okey, A, E, I dah. Tinggal huruf apa lagi yang tinggal yang belum saya tulis? B, C, G, H. B, C, D, G, H. B, C, D, G, H. F, F, G, H. E, H. Okey, kalau dia suruh buat pelengkap bagi P, jawapan dia akan jadi macam ni. Pelengkap. Maksudnya kita jangan lorikkan P.
Okey. Macam tu. Okey. Seterusnya, okay, kita buat petak dulu. Okey, kalau soalan ni saya lebih suka kalau kita senaraikan dulu. Iaitu untuk set semesta 1 sampai 10. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lepas tu dia nak nombor genap. Okey, P tu dia nak nombor genap. Daripada 1 sampai 10 nombor genap. Dia Kristina bagi tahu saya nombor genap daripada 1 sampai 10. Dia Kristina 2, 2, 4, 6, 6, 8, 10. alright, 8, 10. Okey. So, sekarang ni saya akan buat peta. Korang tengok betul-betul ya apa yang saya buat. Yang besar ni adalah set semesta. Okey, nak buat bentuk lain pun boleh dalam ni. Okey, saya buat bentuk tu. So, ni set semesta. Ni adalah P. So, sekarang ni dalam P tu kita bubuhlah titik 2, titik 4, titik 6, titik 8, titik 10. Manakala di luar tu selain daripada 2, 4, 6, 8, 10. Okey, jadi kita tulislah nombor-nombor yang tinggal tu iaitu 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey. Kadang-kadang soalan seterusnya dia minta pelengkap untuk set P. Kalau pelengkap bermaksud kita kena lorekkan bahagian yang selain daripada yang bentuk diamond tu. Macam ni. Ni maksudnya pelengkap. Kalau dalam bahasa Melayunya kita panggil selain daripada P. Maksudnya yang dalam ni kita tak lorek. Tu maksud dia. Okey. So seterusnya kita tengok C. Dah habis dah. Tu saja. Okey, seterusnya subset. Okey, subset tu bermaksud berada di dalam. Okey, ataupun kita boleh cakap dia macam berada di dalam macam yang kita buat atas tadilah. Okey, jom tengok. Okey, kalau kita tengok contoh kat sini, 6 dalam set semesta pun ada 6, 12 set semesta pun ada 12, 18 set semesta pun ada 18. Sebab tu kita pakai tanda subset. Bermaksud dalam bahasa Melayunya dalam bahasa Melayunya Q berada di dalam P. Macam itulah. Q berada di dalam P. Okey, jom kita tengok yang bawah tu pula. A, E, I, O, U. Kita ada A. Kita ada E. Kita ada I. Tetapi kita tak ada O. Kita tak ada U. So kita pakai subset. Bukan subset. Bukan tu maksudnya dia tidak berada di dalam R sebab tak cukup maklumat kat situ. Okey. Jom tengok soalan A.
Adakah Q berada di dalam P? Ain Frizana? Adakah Q berada di dalam P? Soalan A1. Ain Frizana? Adakah Q berada dalam P? Subset kepada P? Adib Akil. Ya. Adakah Q subset kepada P? Tolong tulis jawapan. Adakah jawapan dia yang atas ni ataupun yang bawah ni? Adib Akil? Okay, tulis dalam kotak tu jawapan. Okay, kalau sudah bulat dah tandakan semua nombor tu berada, maksudnya dia tanda apa? Yang ni ke yang ni? Buat dalam kotak ni. Adik Akil dalam kotak. Adik Akil, jawapan dalam kotak. Alright, bolehlah tu. Okay. So tanda macam ni. Okay, sekarang kita tengok yang kedua pula. Bumi. B, ada B. U tak ada. M pun tak ada. I pun tak ada. Bermaksud dia bukan subset. Bukan subset. Okay. Hafiz. Bukan subset. Tanda mana kita pakai? Hafiz boleh tuliskan, Hafiz? Hafiz? Bukan subset. Alright. Okay, good. Okay, seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B tu, okay, kita kena pastikan maklumat yang diberi cukup dahulu. Baru kita boleh mula buat. Okay. 2, ada tak 2? Tak ada 2. 3, 3 ada. Tapi 2 tak ada. Kejap ya, Akil. Nanti bagi saya habiskan dulu. Nanti saya buat balik. Okay. So, yang soalan B1 ni. Hana, tanda subset ke tanda bukan subset? Sebab dia tak ada 2. Dekat sini tak ada 2. Nak pakai tanda subset ke tanda bukan subset? Okey, bukan subset kan? Okey, seterusnya nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kalau nombor kuasa 2 sempurna kita ada 4. Kita ada 16. 16 terus. 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 25, 6 kuasa 2 36. Oh, adalah 25. Bermaksud dia adalah subset. Okey. Iman Mizan, boleh tolong tandakan Iman Mizan? Jawapan dia apa? Subset ke bukan subset? 25 ada tu. Subset. Okey. Alright. Okey, mudah je nak faham ni. Alright. Okey, kejap ada orang tak nampak, so saya kena padam dulu. Alright. Okey, Akil, sekarang ni dah nampak ke Akil? Alright, jom tengok soalan seterusnya. Apa yang dia nak ni? Okey, dia suruh senaraikan subset. Okey, yang ni kita sebenarnya tak berapa nak suka.
Tapi kena buat juga. Okey. Yang ni penting. Sampai SPM pun ada soalan ni. Sampai SPM. Kita tengok betul-betul macam mana sebuat jawapan. Jawapan ni ada di sini contoh. Okey. So, kalau dia minta subset bagi 1, jawapan dia kena tulis subset kosong. Okey, macam tu. Lepas tu, subset 1. Dah, itu saja. Sebab tu je. Yang ni sebab dia ada 2. Ada 2, ada lebih lah kat situ. Okey. Jom tengok yang PQ tu. Okey, yang pertama subset kosong. Okey. Lepas tu kita buat P dulu. Okey, P dulu. Lepas tu Q. Okey. Lepas tu kita buat PQ. Okey, sama macam atas ni. Okey. Tu cara nak suruh senaraikan subset. Seterusnya untuk C, kosong mesti bermula dengan subset kosong dulu. Lepas tu 2. Okey, lepas tu 4. Okey, lepas tu 6. Okey. Lepas tu kena buat 2 nombor pula. 2, 4. Dua, 6. Okey. Lepas tu 4, 4, 6. Jangan buat 4, 2. 4, 2 dah ada. Ni. So, 4, 6. Okey. Dan yang terakhir sekali, dia akan gabungkan 3 sekali lah, iaitu 2, 4, 6. Biasa. Yang terakhir tu dia akan tulis semua sekali. Macam ni lah. AB, AB. Tu mesti sebab dia kita panggil penutup dia. Penutup dia. Okey. Sampai sini semua boleh faham? Ada soalan nak tanya? Boleh. Faham Ingat yang saya bagi tahu ni sampai form 5 ada soalan. Right. Okey, seterusnya. Okey, wakilkan setiap yang berikut dalam gambar rajah van. Okey, maksudnya tulis je lah dalam gambar rajah van. Q tu ada apa? P tu ada apa? Okey, kalau kita buat dalam bentuk subset, Q adalah subset kepada P. Alright. Okey, Zaid. Tolong isikan Zaid. Untuk soalan A. Okey, bulatan yang luar tu. Okey, dia punya SOP untuk buat pengenalan set ni, korang kena letak titik titik depan dia. Begitu. Okey, baru lengkap. Kalau tidak jadi tak lengkap. Alright. Okey. D tak payah dah. D, B dah tak payah. Zaid. D tak payah. B tak payah sebab dah ada. Buat yang tak ada saja. Okey, B, C, D, F. Maksudnya A dan E saja, Zaid. Kenapa ada C tu tak payah juga? Gitu. Maksudnya kita buat yang tak ada saja. Okey. Okey, jom tengok yang seterusnya.
Okey, menarik. 2, 3, 5. Okey, saya akan lukiskan dulu dia punya gambar rajah. Ini P, ni Q. Okey, untuk yang ni pula. Okey, Z. Z. Ya. Buat yang B ni. Hobi. Okey. Okey, yang ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyaknya. Sir. Sir. Ya. Ini buat yang subset tu kan? Tu tak payah, tak payah. Isikan je macam Zaid buat tadi. Okey. Tambah je nombor, tak payah kurungan. Tak payah, tak payah. Masukkan dalam ni Zaid. Dalam Q tu masukkan 2, 3, 5. Dalam P tu masukkan selain pada 2, 3, 5. Ya, jap. Okey, titik. Kena ada titik depan dia. Okey. Tak nampak pun titik dia. Macam ni Zaid. 10, 20, 30 macam tu. Oh. Macam tu Next time pastikan letak titik. Dia punya prosedur dia macam tu, SOP. SOP. Okey, macam tu lah. Okey, nanti korang macam ni je korang belajar. Nanti dia masuk form 4, lagi ganas. Macam mana? Lagi ganas dia. Dia macam mana? Tunggulah form 4. Sebab tu lah yang form 1 ni korang kena tahu dulu. Kalau yang form 1 pun korang tak tahu, okey. Kan? Sebab tu lah sahaja semua ni, semua sekali sahaja. Okey, bukan saya tak tinggal langsung. Jadi memang untungnya korang nanti terlupa boleh tengok video balik kan. Tapi tak ada je orang tak tengok video saya. Okey. So, tu contoh kat sebelah tu dia dah buat tu dalam bentuk soalan tu. Okey. So, untuk soalan yang sebelah ni, belah kanan tu. Okey, kita tak banyak ruang yang besar tapi saya cuba muatkan. Okey. So, diberi semua perempuan dan din ialah memakai cermin mata. Okay.
perempuan dan Din memakai cermin mata. Set B ialah murid di dalam bas sekolah. B murid dalam bas sekolah. C ialah murid yang memakai cermin mata. Okey, maksudnya C tu. Okey, alamak. Okey, saya tulis balik kejap. Okey, untuk set C kita ada Din pakai cermin mata. Okey, dan semua perempuan yang pakai cermin mata iaitu Elin, Meme. Okey, lepas tu kita ada Azlina. Okey, lepas tu kita ada Anita. Lepas tu kita ada Chon Yao. Oh, nama dia Okey. Right. Okey. Itu C ni adalah semua yang pakai cermin mata. Set C adalah murid yang pakai cermin mata dan set P mewakili semua budak perempuan. Okey, saya tulis balik set P. Okey, set P ialah semua budak perempuan. Elin, Meme, Azlina, Anita dan Chon Yao. Okey. Tu. B apa tadi? B budak yang naik bas sekolah. Masa apa yang naik bas sekolah masalahnya? Semua murid perempuan dan Din memakai cermata dengan menggunakan set B mewakili murid di dalam bas sekolah. Alright, okay. So B tu ialah semualah. B tu ialah semua. Okay, jadi kita buat soal gambar raja macam tu. Lepas tu kita buat bulat. Korang kena tahu lukis juga ya. Macam tu. Tak kisahlah bulat tu korang nak letak mana. Oh, ada lagi okey, bukan setakat tu saja. Okey, saya buat lagi petak. Lepas tu saya buat bulat di dalam petak tu. Macam tu. Bermakna yang luar sekali ni adalah set B yang dalam bas. Lepas tu ini set C pakai cermata. Ini P. Okey, bermakna dalam bulatan ni kita ada okey. Elin, Meme, okey. Lepas tu kita ada Azlina. Lepas tu kita ada Anita. Okey. Lepas tu kita ada Chon Yao. Macam itulah dalam bulatan, nampak? Okey, C pula kita ada, okey, kita pangkah buang dulu yang mana yang dah ada. Maksudnya buang Elin, buang Meme, buang Azlina, buang Anita, buang Chon Yao sebab dia sama dengan bawah ni. So yang tinggal hanyalah Din. So Din duduk kat sini. Okey. So kita dah ambil Din, kita dah ambil semua budak perempuan. So tinggal yang lain-lain budak lelaki. Okay, so tulislah lain-lain budak lelaki yang ada yang tinggal tu. Iaitu Zul, bukan Zul Arifin. Kan? Baru tengok ada cerita dia tadi Wi-Fi sebelah rumah. Tak. Kan? Sebab tu masuk lambat.
Okey. Kajian Kamal. Lepas tu Billy. Okey, nampak tu? Tu cara lukis dia. Okey, jelas ya semua? Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Okey, kita nak habiskan. Nanti minggu depan kita nak masuk bab baru lagi. Alright. Okey, muka surat yang terakhir. Okey. Kategorikan benda-benda yang berikut mengikut jenis benda yang tersebut. Jenis yang tersebut. Alright. Okey, yang ni. Peti sejuk. Peti sejuk apa ni? Alat tulis ke? Peralatan elektrik. Alright. Kertas, Alat tulis. televisyen, Peralatan elektrik. dakwat. Peralatan elektrik. Dawat tu apa? Dakwat. Korang tak pernah tengok dalam marker pen yang setulis tu seisi dakwat depan korang. Tak pernah Bukan. Itu dakwat. Ini dawat. Dawat. Patutnya ada K tu. Dakwat. Kita tinggal K tu. Maafkanlah dia ya. Boleh. Okay. Iyalah. Alright. Tengok nombor 2. Okay. Ni kalau dia ada dalam soalan macam SPM lebih kurang macam ni lah. Okay. Diberi bahawa set A, B, C adalah ditakrikan seperti yang berikut. Okay. X ialah nombor perdana 11, 13, 17, 19. B ialah perkataan praktis. C adalah faktor bagi 16. Faktor bagi 16. Oh, tak ada pula kat atas tu. Ada ke 11, 13, 17, 19 ada faktor bagi 16? Tak ada Okay, lengkapkan yang berikut dengan menggunakan simbol unsur ataupun bukan unsur. 11 adalah unsur bagi A. Adakah 11 adalah unsur di dalam A? Ya. Ya. Maksudnya korang kena buat lambang E ni. Okey, macam itulah. Huruf E adalah unsur di dalam B. Ada E tak kat sini? Praktis ni ada E tak? Practice. Okey. Okey. 8 adalah faktor bagi 16. Iya. Ya. Alright, macam itulah. Tu unsur bagi kita panggil. Okey. Okey, dia minta bilangan subset. Macam tadi saya ada tunjuk tadi subset. Okey, tulis macam ni. Okey. Lepas tu 2. Lepas tu 3. Lepas tu 5. Lepas tu 2, 3. Lepas tu 2, 5. Lepas tu 3, 5. Lepas tu 2, 3, 5. Semua sekali kita tulis. Okey. Okey, boleh faham tolong ingat tadi dah buat, ni buat lagi ni soalan yang sama. Okey, boleh Boleh. Alright. Saya nak habiskan hari ni juga sebab kita nak masuk bab baru.
Okey, raja di bawah ialah gambar raja Venn yang menunjukkan set semesta iaitu set G dengan set P. Uraikan set semesta okey dengan menggunakan tanda-tanda pembina set. Okey, kalau macam tu kita akan buat jawapan macam nilah. Okey. Kalau set semesta okey. Nombor dia semua sekali lah, maksudnya 11, 12, 13, ada 14 tak? Ada 14, ada 15, ada 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Alright, macam tu. Itu set semesta. Macam tu. Alright. Okay. Okay, kalau G. Okay, G. Okay, 11. 13. 15. 17. 19. Dah lah, G saja. G tu semua tu lah. Kalau P. P apa? 12. P dalam P, dalam P. Dalam P, dalam P. 11. 13, nampak tak? Oh, dalam 12 dan 19. Tu. Tengok yang benda tu saja. Lepas tu kalau dia suruh huraikan G tanda, maksudnya kalau G tanda selain daripada G. Okey, maksudnya kalau dia minta selain daripada G macam ni. Semua yang ada dekat G tu kita tak nak. Tak nak. Macam tu. So kalau G tanda yang lorekkan tu, yang tu jawapan dia. So kalau G tanda 12, 14, 16. 18, 20. Macam tu. Okey. Nyatakan nyatakan hubungan antara P dengan set G. Apakah hubungan antara P dengan set G? Okey, kalau korang tengok P tu berada di dalam G, betul tak? betul. Jadi dia subset ke bukan subset? Subset ke bukan subset? P berada dalam G. Jawapan dia adalah subset. Ingat kalau dia buat lukisan macam ni, BP ada dalam G, maksud dia subset. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Betul faham ya? Betul. Okey. Ingat, saya dah cakap tadi, banyak kali dah saya cakap, bab ni akan ada lagi. Dalam SPM pun ada soalan sebab masa Form 4 akan belajar sekali lagi. Okey, masa Form 4. Okey, jadi kita tinggal lagi 2 bab lagi untuk kita belajar. Saya tak pasti sekolah korang dah habis ke belum belajar matematik. Dah habis? Saya tahu lah. Kelas saya dah nak habis. Apa tadi? Kelas saya dah nak habis. Dah nak habis. Zaid kenapa? Tak tahu lah Zaid. Saya pun tak tahu lah apa subjek belajar. Apa tajuk belajar. Belajar je. Okey, tak apa. Minggu depan saya nak buat bab 12 dahulu ataupun mungkin saya buat bab 13 sebab bab 13 ni
banyak digunakan nanti start korang form 1 kan. Maksudnya dia akan guna juga masa form 4 dan form 5. Jadi bila saya sebut ada guna form 4, form 5 tu maksudnya memang penting lah. Dia akan ada dalam soalan SPM. Bukan semain-main saya boleh tunjuk bukti yang memang ada dalam soalan SPM. Okay, kejap saya tunjuk. Sekejap ya, saya tunjuk kat korang. Saya kena cakap dengan bukti. Soalan form 4 yang baru pun ada PM soalan sebab saya baru dapat soalan akhir tahun form 4. Okey, saya tunjuk kat korang. Okey, ni adalah soalan periksa akhir tahun form 4 yang tak jadi tahun lepas. Jadi saya tunjukkan balik. Okey. Mana saya dapat? Dapatlah, adalah. korang tinggal belajar dengan saya, yang lain biar saya uruskan. Sebab itulah. Okey, tinggal belajar je. Yang lain biar saya uruskan. Nampak tu? Set. Nombor 13 tu, nampak? Cari bilangan subset, nampak? Tadi kita baru buat subset tadi. Tengok, ni soalan form 2 ni. Form 1 ni. Subset kan tu, yang tanda ni. Lepas tu L. Lepas tu ada budak form 4 tak reti, tak tahu cara jawab dia. Tak ingat. Tapi biasalah yang tak tahu jawab tu biasa yang memang tak pernah belajar dengan saya lah. Okey, nampak 14. Set lagi nampak? Set lagi nampak? Tapi yang ni saya tak ajar sebab korang akan belajar masa form 4. Okey. Okey, nampak tu dia. Yang ni dia berkaitan dengan komputer nantilah. Itu korang naik form 4 lagi lah. Nanti baru kita akan belajar. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada. Yang cikgu saya cakap soalan yang saya hantar kat Sir tu kan, itu tak ada salah. Tak ada salah, kenapa macam tak ada maklumat pun? Saya cek macam Entah. Cikgu yang cakap tak ada apa masalah pun. Cikgu Ya, yang kata rasa okey. sekejap, engkau copy daripada mana? Daripada tu lah yang file yang saya bagi tu. Sebab kau copy kan, copy daripada file lain kan, betul? Copy paste, lepas tu paste kat notepad, lepas tu print. Nanti dapat jawapan. Engkau boleh buat lah ke? Ada jawapan tak? Bukan. Dekat sebelum macam ni lah, dekat dalam file tu bila kita tengok dia macam tak ada nombor tau. Lepas tu bila kita copy paste dekat notepad, dia terus ada nombor. Lepas tu bila saya print, dapatlah. Itulah saya kata sekarang ni, bila ada macam ni, dia ada hidden, nampak tak dia tulis? Dia tulis hidden equation tau. Equation tu persamaan. Faham tak? Equation tu persamaan. Memanglah betul cikgu kau cakap. Betul sebab cikgu kau ada, mungkin cikgu kau ada soalan yang lengkap, yang penuh. Faham tak? Zaid? Dia ada kat contoh soalan cikgu kau dia ada X tambah 1. Contohlah. 2X tambah 3. Contoh. 3X tambah 5. Contoh. Kau punya tak dapat. Kau punya dia macam ni. Faham? Bila kau copy, betul. Saya kata tak kata. Bila ni ada maklumat yang tak lengkap lah kat situ. Okay, so. Itu asalnya. Okay. Okay, ini saya tak sempat. Itu saya tak boleh buka. Okay, kita tengok daripada situ ya. Boleh buka ke tidak? Kalau tak boleh buka, kau kena minta cikgu sekali lagi soalan ni. Soalan tu daripada cikgu kan? Aziz? Okey. Baik, mana ni Baik. Kan nampak 5/8, 1/10, 1/5. Aduh. Mana?
Nampak tak? Ni ini sebab kau copy, kalau kau copy dia jadi macam tu. Kat skrin tak ada. Kat skrin kau tak ada. Kejap. Okey, kejap saya buka kau punya tu lagi. Okey, yang ni yang masa kau copy yang first tu. Ni kan. Ini daripada kau ni kau print kan? Betul tak? Bila kau print dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni sebab yang ni dah salah ni. Dia jadi format dia dah salah. Okey, yang ni yang betulnya. Mana ni Z yang betulnya. Oh. Kau kena print yang Janganlah ni. buat tu. Kau kena print yang ni. Kau print yang salah kan? Macam mana? Kau kena print yang ni. Okey. Macam mana korang semua soalan sama ke ni? Tak ada ni, cikgunya bagi dekat setengah orang je. Okey. Kita bagi semua orang. Okey. Bagi saya tengok dulu. Saya pun baru buka sebab saya ada kat komputer, kat handphone saya tak boleh buka. Okey. Bagi saya tengok dulu ya. Z, bila nak hantar? Dalam minggu ni cikgunya tak kisah pun. Oh, tak kisah. Okeylah, kau tentu 11 lah. Okey, tak apa. Nanti saya tengok dulu. Sebab dah nak buka sekolah. Nanti saya tengok dulu. Sebab itulah saya kata dia copy-copy ni kau tak boleh copy macam tu saja sebab bila korang copy, pecahan ni akan lari. Ni pecahan ni. Yang ni dia akan jadi 85 ataupun 58. Yang ni dia boleh jadi 110. Yang ni dia jadi 15. Nampak? Okey. So dia jadi pelik-pelik. So kat sini sebenarnya kena buat persamaan. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan nanti. Orang lain pun nak tanya boleh. Tapi format tu hati-hati sebab kalau saya kat komputer saya boleh buka. Okey? Tak apa Z, nanti saya bagi tahu, nanti saya tunjuk balik. Okay. Okey, terima kasih semua. Bye. Bye.